kita nak dengar perkongsian guest speaker kita yang fresh from the oven. Kalau tak silap saya, bulan lepas beliau baru sahaja capai platinum ya. So sebelum tu saya memperkenalkan beliau. Beliau baru berusia 22 tahun yang kini sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang accounts. Pada awalnya tidak mendapat sokongan daripada kawan dan keluarga untuk membina bisnes Amway. Tapi disebabkan impian yang besar untuk mendapat kebebasan wang pada usia yang muda, beliau dengan semangat yang kental terus berusaha sehingga kini mencapai pin platinum Ruby Direct. Beliau banyak mengembangkan bisnes Amway melalui media sosial dan kini pendapatan mencecah 5 angka. So dengan ini, saya menjemput Platinum dan Ruby Muhammad Shazmin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Apa khabar usahawan-usahawan Amway? Okay, tak apa. Kalau korang bagi yang macam ni pun dah okey dah. Okay. So, nama diberi Muhammad Shazmin bin Muhammad Syuhaini. Okay, sebelum tu thanks to MC iaitu Kismina kot. Nama dia. Okay, thanks to MC Kismina yang mana saya pernah nampak dia dekat cafe with her, dengan dia punya mak kot. Saya rasa lah. Betul lah tu. Okay, kita bagi satu ketumpukan kepada MC yang hebat. Okay, sebelum tu, okay, nama saya Shazmin. Yang mana tak kenal saya lah Shazmin. Okay, kalau you all tengok dekat Nomi Azura punya Facebook, kadang-kadang Shazmin, inilah Shazmin. Kan? Okay, so saya nak bagi terima kasih juga kepada semua leaders DVI, terutama kali iaitu DVI Bahasa Melayu. Okay, dan kepada FDD and Ruby Direct Nomi Azura, okay, kita bagi satu tepukan kepada beliau, dan Sapphire Direct Dr. Azlinda, Emerald Direct Sharifah Hashimah, dan tak lupa juga kepada founders of DVI iaitu FEDC Puan Saleha. So kita bagi satu tepukan kepada anda semua dan semua DVI team, okay? Okay, so kalau bagi orang muda bercakap macam ni lah gaya dia. Okay, okay. So sebelum tu saya boleh mainkan slide saya tak? Kak Nomi. Sekejap Min, sekejap. Tapi umur saya, okay, tak apalah kan. Okay, saya masih belajar dekat Management and Science University, MSU Shah Alam, Bachelor in Accounting and Finance. Okay, lepas tu umur saya kalau ikut tahun, 23 tahun. Kalau ikut bulan, fiscal year, baru 22 tahun sebab saya punya birthday fiscal year, time September start fiscal year tu, itulah time tu lah birthday saya. Okay, anak yang keempat daripada empat adik-beradik. Okay, so sementara tunggu slide kita kena kenal dulu kan. Sorry. Okay, sekarang stay dekat Shah Alam. Okay. Okay, this is Shazmin. Okay, so my journey dekat Amway, okay, I started, okay, terima kasihlah kepada DVIBM sebab menjemput saya untuk sharing. Okay, dan tak lupa semua tak kenal saya punya sponsor siapa, diamond saya siapa. So satu tepukan juga kepada saya punya mentor iaitu EDC Nurtini Ramli, dan saya punya DD iaitu Founders Platinum Zaridah dan Samsud, dan saya punya sponsor ialah Silver Producer Rabiatul Adawiyah dengan Hadi. Itu saya punya sponsor. Okay. So next. Okay. This is my family yang saya sayang. Mestilah family kan. Semua saya sayang. Walaupun dia tak suka Amway pun saya sayang. Walaupun dia reject Amway pun saya sayang. Okay. So
ini family saya, okay, dan saya anak yang keempat. Mak saya selalu support saya, ayah saya semua supposedly biasalah kan, bila anak nak buat direct selling Amway ni, diorang rasa tergugat masa depan anak dia. Tapi diorang tak tahu kalau anak dia buat Amway dah, yang tengok sekarang apa jadi. Anak dia yang nombor 4 ni lah yang dipanggil-panggil. Okay, so inilah family saya. Okay. So, okay, ini waktu time saya dulu saya sekolah, saya time diploma. Saya dulu kurus, tak secomel macam sekarang. Okay, sekarang dah jadi comel, saya tak tahu kenapa. Tapi macam itulah. Tapi macam saya katalah, waktu time sekolah, saya berasal daripada 2 negeri. Sebab ayah saya orang Perak, mak saya orang Penang. So, saya boleh cakap orang Penang, saya boleh cakap orang Perak. Okay. So, saya bersekolah pun di 2 negeri. Saya sekolah juga dekat Penang, saya biasa sekolah juga dekat Perak. So, waktu saya sekolah, saya suka cari duit saya sendiri. Bila mak saya bagi duit sekolah, duit belanja, saya akan simpan, saya akan buat bisnes. Saya buat waktu tu saya stay dekat Pulau Pangku Perak. Family saya sekarang dekat Pulau Pangku Perak. So dekat sebuah island tu, so dia orang dekat situ famous dengan ikan bilis. So saya ambil that opportunities time saya form 2 sampai saya form 5, saya buatlah bisnes tu dan alhamdulillah menjadi pembisnes tu. So saya jual dekat cikgu-cikgu sekolah, saya jual kat semualah, selalunya cikgu-cikgu sekolah je akan cari saya. Dia tahu Shazmin ikan bilis, Shazmin ikan bilis, tu je. Okay, so time diploma, itu time saya diploma, time ni pun saya tak masuk di Amway. Kita baru nak belajar benda-benda baru sebab saya baru dihantar belajar dekat Shah Alam, diploma saya dekat Shah Alam. So time tu memang saya suka jadi macam saya ni jenis suka kalau orang suruh buat macam program ke apa event ke, saya akan jadi head of the event. Saya suka benda tu. Okay, so next. Okay, so lepas dah habis belajar apa semua, 2019 dah habis belajar apa semua, tapi 2018 bulan Mac saya register as ABO. Okay, macam mana saya register as ABO? One day ni, satu hari ni, okay, ada kawan saya ajak, okay, saya punya upline dulu-dulu. Sebab apa saya panggil upline dulu-dulu? Sebab dia dah expired, dah jadi downline saya. So upline dulu-dululah. So upline dulu-dulu ni dia kata kat saya, jomlah kita pergi satu event. Dia tak cakap Amway, dia kata satu event dekat rooftop KLCC iaitu launching Essential punya skincare. So you all ingat tak? Essential punya skincare, kalau siapa pergi, time tu kalau jumpa Shazmin, mesti you all tak kenal siapa Shazmin. So waktu tu kat rooftop tu, so kat I pergi, I tengok, wow, apa benda bising-bising ni kan, apa semua. And then time tu boleh ambil gambar, yang terus print out. Saya ada benda tu tapi saya tak tahu saya letak mana. Time tu boleh print out gambar tu kan. Itu ialah first time saya datang ke program tu dan saya tak tahu Amway. Saya tengok dia punya apa konsep Amway buat tu memang happy fun. Saya suka fun macam tu. Okay, so kita tengok waktu tengok ramai makcik-makcik ada kat situ. Saya tengok ramai makcik-makcik pun ada, yang tua tak tua semua ada. Lepas tu saya kata ini bisnes apa kan, makcik-makcik pun nak fun enggak ada lagu-lagu, lampu-lampu kat rooftop lah tu. Okay, tak apalah kan. Kita layan je. Okay, then time tu jugalah saya dikenalkan dengan saya punya Didi iaitu founders Platinum Zaridah dengan Samsung. Time tu saya first time saya jumpa dia orang, saya tak kenal dia orang stranger, dia orang cuma cakap kat saya, inilah event Amway. So nanti dah habis datang event ni, nanti next week hari Jumaat you datang meeting rumah saya. Datang meeting? Kan? Tiba-tiba meeting. Okay, tak apalah. Kita pun macam seronok. Mungkin meeting ni macam kat rooftop kot. So, kita pergi jugalah kan. Okay, pergilah meeting kat pergi tu. And then dia cerita pasal Amway. Lepas tu dia kata saya tak pernah dengar Amway. Family saya bukan tak guna barang Amway. Family saya guna jenama-jenama brand X call Gone apa semua tu. So kami diajar untuk menggunakan benda tu. So saya menggunakan benda tu lah kan. Sampailah saya besar tiba-tiba dengan Amway. Dia kata ada ubat gigi glister. Saya tak pernah dengar semua tu. And then saya kata apa benda Amway ni kan? Sebab kita tak tahu.
Okay, dan saya telefon my mom, saya tanya, saya dah join MW. Lepas tu my mom kata, oh MW. Lepas tu study macam mana? Saya kata, study lah, MW lah. Lepas tu my mom kata, jangan, ni MW tu, my mom tak condemn, tapi my mom kata, focus study, MW tu tak tahulah sebab dah lama, ada ke tak ada. Macam tu lah, dia cakap lebih kurang macam tu. So I cakap, okay lah, tak apalah kan. Lepas tu, and then all my sibling dengar tentang MW, terus dia kata, oh kenapa MW? Kenapa MW dan tak payahlah, tak bolehlah, kena fokus belajar untuk nak jadi, sebab dia orang tahu saya minat accounting daripada form 4, form 5 saya ambil accounting, diploma pun saya ambil bahagian banking, lepas tu masuk degree pun accounting. So dia orang kata, why MW kan? Tiba-tiba daripada nak buat jadi accountant, tiba-tiba jadi MW kan? So saya kata okay, tak apalah, biarlah saya buat macam dulu pun saya buat ikan bilis pun saya study juga. So if kalau ada part time financial pun okay. So macam my downline pernah cakap kat saya, my upline kata kat saya, kalau ada RM500 sebulan as a student, bagus tak? Saya tanya kat anda semua, mestilah bagus kan? You have your own money, you can buy whatever you want. Okay, so lepas dah habis belajar, habis semua tu, dan saya pun, bila kita dah habis belajar, kita buat apa? Kita kena bekerja. Okay. So 2019 saya bekerja di sebuah syarikat you all kenal, iaitu Astro. Tahu Astro? Asyik call, cik tak mau upgrade ke, tak mau ni ke, cik bil mahal lah, apalah whatever semua tu, dan saya dekat bahagian bil. So bila you kat bahagian bil, you kena dengar lah desakan maki daripada customer you. Kenapa bil saya melambung mahal, apa saya nak potong lah. Okay, kita kena dengar lah. So inilah saya punya staff, saya punya ni lah office mate dekat Astro. Diorang ni first time jumpa saya, tapi diorang tahu dah, saya waktu datang Astro, saya akan bawa, sebab saya tahu kita nak berinteraksi dengan customer yang kita tak tahu macam mana rupa dia, macam mana gaya dia bercakap kan. Saya bawa baby oil, sebab saya takut saya pening kepala kan. Kena bawa baby oil. Tak kira saya muntah monggik kat situ, apa hal kan. So saya bawa baby oil saya. Lepas tu inilah saya punya office mate. So office mate saya ni pun, diorang boleh dikatakan 30% daripada Astro ni is a MW business owner, tapi as a MW business owner, as a user je lah. Business mungkin diorang lebih suka bekerja, tapi never mind. Nanti ada hikmah kepada diorang. Tapi yang penting, kalau user setiap bulan dia beli barang, is bagus dekat I. Okay, time tu tak ada APC, so terpaksa kena register as ABO. So dekat Astro ni, saya pun jadilah saya jadi bahagian build. Lepas tu sambil tu saya kena buat sales juga. So saya kena buat sales lah, kena kejar sales. Time tu pula saya jadilah dekat Astro tu sebagai top sale. So dia bagilah iPad, tapi iPad, bukan iPad lah, Samsung Tab. So dia bagilah as a reward. Tak apalah kan. Okay, tak apalah. Letak tepi. Lepas tu dia bagilah kerusi. Kerusi bukan TTRSC macam Kak Nomi tu. Dia bagi kerusi warna merah, tapi saya tak tahu dia beli kat mana. Mungkin Shopee ke, Lazada ke apa ke kan. Tapi dia bagi kat saya kerusi tu. Tapi once saya berhenti, saya kena pulang balik kerusi tu. Okay. Okay. Lepas tu dah habis apa semua. Dan PKP 2020. Lockdown bulan 3. Okay. So Astro ni, okay, saya tak condemn Astro tau. Astro ni, waktu tu kan kita tengah kecoh-kecoh lockdown ni kan. Lepas tu Astro ni kata, you kena datang kerja juga. Saya kata tak boleh datang, kerajaan tak bagi datang. Dia kata kena datang kerja. Kena datang, penyakit ke tak penyakit kena datang enggak? Saya kata mana boleh, tak boleh datang. Awak tak tengok ni. Lepas tu saya ni seorang yang degil. Sebab tu dalam bisnes saya degil, sebab tu saya buat menjadi. Kan? Kalau saya tak degil, tak menjadilah. Tapi saya degil. Saya kata tak boleh datang. Lepas tu saya pun membuatlah pemberontakan yang mana dia suruh datang kan. Saya macam lawan dengan company tu. Saya kata kat dia, kita tak boleh datang as a staff. Bahaya, COVID. Sebab kita tak tahu. Kat time tak ada vaksin pun. You tak kena booster tak ada. First dose pun tak ada. So, lepas tu I buat report. I pergi Putrajaya. I pergi kat bahagian bahagian yang report-report ni lah. Pergi report tu, pergi buat report tu, dia suruh buat report polis semua macam tu, buat macam tu tau. I berani. So then I buat, dan after selepas 2 hari tu office tu tutup sebab kerajaan suruh tutup.
Mula-mula dia orang nak suruh lah, tak boleh lah essential lah, apalah whatever. Essential apa? Buat sales, tak essential tu. That is not essential. Okay? So tutup. Lepas tutup apa semua tu okey lah, selamat lah kan. Lepas tu dia orang tengah mencari siapa yang buat report-report ni kan. Dia orang tak tahu saya, tapi dia orang tengah mencari. Okay? Suatu hari tu mungkin dia orang dah tahu siapa yang buat report tu. Okay, dan saya tak datang kerja 2 hari. Saya bagi MC. Saya bagi MC sebab saya sakit, demam. Dia kata, dia ambil surat MC saya, tapi dia buang. Dan dia nak keluarkan surat berhenti 24 jam. So, dia email kat saya surat berhenti 24 jam. Kita dapat, kena berhenti kerja dah. Macam tu tau. I tak rasa sedih, I tak rasa sedih, tapi I rasa happy. Sebab apa? You play with the fire right now. You play with the fire. Okay, lepas tu okay. And then I pun, kita nak fight hard sebagai seorang pekerja. I pun fight. Dan dia kena bayar pampasan kat saya sebab dia tak bagi notis awal. Dan dia berhenti saya tanpa sebab. Dan dengan all the report, dia bayar kat saya tak banyak pun lah. Tapi dia bayar kat saya RM8,000. Siapa yang untung? Saya lah untung 8,000, saya duduk rumah COVID kan, time kan. Tak apalah, cukup lah. Sebulan guna 1,000, 8,000 nanti cari fikir income lain pula. MBA ada lagi kan. Okay, so dah kena berhenti apa semua, dah habis lah bab Astro tu. Okay, lepas tu dah habis dah. Okay, tapi dia orang still ada, kawan-kawan saya still ada. Astro je dah habis. And then saya pun tak tahulah nak buat apa, dah habis apa semua. And then 2020 juga, bulan September. Time tu COVID dah kurang tau. Saya tapi lepas saya dah berhenti, bulan 4 2020 saya buat MV betul-betul dengan saya naik dengan Shoppers Catalog. Tiba-tiba saya pun jadi 21% tanpa terkejut. Semua terkejut. Jadi 21% dengan Shoppers Catalog. Time tu jual bread maker, orang kata roti dah habis, apa dah habis. Sedangkan saya tak erti buat demo, saya tak erti buat roti, saya tak erti masak apa semua. Tapi jual mesin roti tu 20 biji, senang je. Key in je. Hantar, key in hantar, jual 20 biji, 20 biji apa semua tu kan. Hebat je Shoppers Catalog time tu. So dapatlah bonus RM4,000. Time tu kita rasa banyak kan, sebab kita tak pernah dapat RM4,000. Dapat RM4,000 banyak, tapi kalau orang lain kata, apa ni Shoppers Catalog bonus sikit lah. Kalau buat core product bonus banyak, tapi kita rasa dah tak pernah dapat RM4,000. Banyak lah kan RM4,000 tu. Okey lah. COVID pula kan, duduk rumah. Okay, dah habis settle bab tu. Lepas tu bila main bulan 9 time tu, kita dah duduk terlampau lama kat rumah, kita jadi bosan tau. I tak bercakap dengan orang. Orang bercakap dengan you all cakap macam ni lah. Cakap online. Tak boleh keluar time tu kan. So time tu diberi kebenaran untuk keluar. So saya kata kat my mum, okay, saya nak register for study. Waktu saya diploma, degree, no parents money. I use my own money. Okay. So I register dekat MSU, my own money, all my own money. And then I dapat beasiswa juga. Okay. Sebab dia orang tengok I punya pointer for diploma juga. So I register lah dekat MSU. So datanglah ke universiti. Sebab apa I datang? Sebab apa nak sama belajar? First thing sebab I dah ambil bahagian financing ni. So I ingat okay tak apalah, sambil tu dekat MSU tu I boleh bercakap dengan orang. So I punya circle tu ramai lah kan. Bolehlah cerita pasal MWay ke apa ke, student ke whatever ke. Make a new friends. Okay. So I stay lah dekat Shah Alam. I pun jumpalah dia orang ni. Okay. Lepas tu okay. Lepas tu I pun dah lama kemudian dah rasa bosan pula study. Bila dah rasa bosan, setiap lecturer suruh buat research. I kata research ni pun kalau I buat banyak-banyak pun bukan dia baca pun. Dia buat tak tahu, dia tengok 1 line, 2 line, 3 line dah lah. Dia suruh I buat sampai 45 research. Mampus. So, dengan saya buat business MBA ni lah. Lepas tu tiba-tiba suruh kena buat 45 research. Ni apa benda kan? Lepas tu kita tak faham dia. Dia pun tak faham kita kan. Kita apalah buat jugalah kan. Redha. Okay. Dan why I choose MWay. Okay. Bila I tengok my sebelum ni dengan sekarang, MWay you feel better tau. Maksudnya you boleh bangun pukul 11 pagi ke 8 pagi ke 10 pagi. It's your time. Okay. You have your
own time, freelance. You tak boleh pergi mana-mana saja. That's why lah I kata kat you, my wide MW tu, I rasa bebas. I can go anywhere. I nak balik kampung bila masa. I nak pergi makan kat mana-mana. I nak pergi jalan mana-mana. I nak shopping pagi pun boleh. I nak pergi mana-mana pun boleh. Sebab tu kalau siapa selalu nampak saya dekat HQ, hari-hari saya dekat HQ. Saya makan, saya tengok-tengok barang, saya buat kerja sikit, kadang-kadang kerja assignment saya pun saya buat kat sana. Hilang stres. Buat kat kelas, stres. Lecturer kata nak hybrid, nak face to face ke hybrid online? Online lah saya buat kat office saya. Lecturer pun terkejut. Ada office? Office lah. MW kat PJ. Lepas tu habis, dan why I want to do MW sebab I nak extra income. As a Gen Y, you nak duit tau. You nak duit for you. You can buy anything what you want. Okay? Lepas tu, you akan rasa macam you nak something that you want yang extra income ni. For me, bonus, kalau you dapat RM500 sebulan pun I rasa bersyukur sangat. Kan? Sebab I can buy anything what I want. I study semua sendiri. My life in MW 2018, you tahu tak I buat MW, I tak ada kereta. Family I bukan support sangat pun. I kena naik LRT, I kena turun LRT, I kena rapid bus. Lepas tu turun ke Asia Jaya. I ingat lagi, I naik daripada El Glamary, I pergi ke Asia Jaya, lepas tu I tak naik apa dah, I jalan kaki daripada Asia Jaya pergi MW. You rasa? Berpeluh juga tahu walaupun dekat. Tapi sebab I want that. I want, orang kata MW bagi duit banyak, MW bagi duit banyak. Yes, I percayakan benda tu, I buat je. Lepas tu you tahu tak dulu meeting, I kena pergi ke Bangi. Nak daripada Bangi, you bayangkan daripada Shah Alam nak pergi Bangi, you kena turun tukar train kat KL Central, naik KTM turun kat Kajang ke apa ke whatever lah semua tu. Ataupun saya kena turun kat Connaught, rumah upline saya bawa saya sekali. Sampai tak sempat nak naik train, I kena tidur rumah upline saya. Upline saya, dia bagi invite saya tidur kat rumah dia. Kita pun segan apa semua, kita tak apalah, kita tidur dekat ruang tamu atas sofa. Husband dia pergi kerja, kita pun kena bangun awal-awal pagi, kena keluar dah. Dan kita kena balik ke Shah Alam. That is my life in MW. Sampai kawan-kawan saya kata, balik apa ke meeting lewat-lewat 2-3 pagi. I kata, meeting tu tak ada dah lewat pun. Tapi disebabkan kita transportation. So, I terpaksa buat benda macam tu. Kalau tak, I tak boleh nak buat apa. I kena naik LRT, naik Grab. Grab tu kalau ada duit sikit, I naik Grab lah. Kalau tak, I naik bus. You know rapid bus? Daripada Shah Alam, tunggu sejam ke 2 jam ke, duduklah situ. Pergi. So, that is my MW journey. Sebab I tak ada transport. I tak ada kereta. I tak ada apa. I tak macam, sebab family I takkan minta kat dia. I takkan kata, mak nak kereta, mak nak motor, tak. That is not me. I want car, I buy my own self. I nak kereta, I nak motor, I buy my own self. I nak phone pun, I buy my own self. I takkan minta kat family I. That is me. I naklah generasi muda sekarang ni buatlah macam tu. You know, retirement your family, kalau dia ada duit pencen, kan itu duit pencen dia, hak dia. Buat apalah you all nak minta kat dia. Nanti you all minta kat dia. Okay, contohlah kan macam sekarang ni I tengok kat MS punya student kan. Tolak duit KWSP mak. Tolak duit KWSP mak. Tolak lah. Mak tu tengah bekerja tau. Tolak duit KWSP mak. Nanti mak tu dah tua nak makan apa? Dah tolak KWSP mak? Betul tak? Mak tu nak makan apa? Nganga je mak tu. So, kita ni sebagai anak or generasi muda yang sekarang ada mak kan, kita jangan menyusahkan mak kita. Kita memberi lagi kat mak kita. Saya cukup meminta ni, kalau you all boleh tanya mak saya sendiri, saya lah jarang meminta. Saya takkan meminta. Saya akan cari sendiri, saya akan buatlah untuk cari dia sendiri. You tahu saya pernah tahu dekat waktu tengah buat MW, saya makan, tengok waktu time saya buat MW tu kurus je. Sebab saya makan roti Gardenia yang coklat 60 sen dulu tu. Tahu tak? Roti Gardenia tu yang coklat tu. Itu je saya makan pagi malam. Pagi malam. Pagi tak ada nasi, tak ada apa. Saya sanggup tahan macam tu sebab apa? Nak beli roll on. Saya buat Sebab tu, bila orang nak makan nasi, nak makan apa semua tu, dan dia tak ada duit pun dia boleh minta kat semua orang, saya rasa pelik tau. Sedangkan dua-dua karbohidrat juga. Boleh je makan roti tu. Kenyang juga, minum je air. Kan dah tak ada duit. Buat cara tak ada duit, you kena usaha sendiri.
That is me. Okay. Lepas habis semua tu, and then I pun apply I sangat-sangat bagus. Sebab apa? Dia usung I punya iron board ke customer sana, customer sini, bawa periuk sana, periuk sini. Apply saya memang sangat bagus. But time tu dia service saya memang kau-kau. Dia bawa saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sini. Sampai datang semua buat demo apa semua, dia bertolong saya. Time tu memang saya tak ada creator, saya tak ada siapa, and family saya tak support. Dan yang abang saya pun dia tak bagi saya buat MV. Okay. So this is my timeline. Timeline semua orang nak jadi 21%. Okay, semua orang nak jadi 21%, 21%. Tapi kita kena usaha. Kita kena ada action untuk bergerak kepada 21%. So by March, macam saya katalah, saya register, lepas tu saya jadi silver producer 2020, gold producer December 2021, and last month, Alhamdulillah, I have unlock my pin, iaitu platinum and ruby direct. Ruby ni I dah unlock waktu bulan 11 last year, tapi disebabkan I belum platinum, I tak boleh dapat itu pin. Tapi Alhamdulillah ruby ni boleh katakan every month ada. Give me a clap for me. Okay, so Istanbul pun Alhamdulillah, okay, untuk point Istanbul dah cukup, just waiting for the email. Okay, apa-apa pun itu ialah upon invitation. Okay, so next. Okay, so lagi 2 bulan, doakan, bukan 2 bulan lah, next month, doakan I as a Sapphire. Okay, next month, I ada lagi 2, this month and next month. I kena fokus betul-betul to my group untuk I jadi Sapphire. And then Julai baru I dapat I punya Founders Platinum lah. Sebab Founders Platinum ni dia kena 12 queue atau 2 queue with 180,000 PV. Okay. So my target is September 2025 I become a young diamond. So bila I jadi time tu, mungkin umur I time tu 25 kot, 25 ke 24 macam tu, dah jadi diamond. Hebat tak? Hebat lah kan? Dah retire daripada semua. Okay, next. Okay, ni I tanya generasi muda sekarang. You all tengoklah you all punya handphone. You all teringin kan. Semua orang, oh iPhone. Yes, I pun peminat setia iPhone until now. Tapi starting I beli iPhone 6 sampailah iPhone 13 Pro Max ni, I pakai duit I sendiri. You tengok harga iPhone berapa? RM4,899. You tahu tak, pernah viral dekat TikTok orang jual 2 pinggang untuk dapat iPhone. Merepek kan? Jual buah pinggang untuk dapat iPhone. Gila punya cerita. So you tengok, buat Amway, I buat for me 1 bulan je you dapat iPhone. Tapi you kena bergerak lah. You kena ada action, you kena ada tindakan, you kena ada usaha. You tak boleh duduk diam-diam je, iPhone tu tak akan berlari pergi kat you. Tak ada. iPhone tu akan datang once you buat betul-betul business Amway ni, you focus, follow your upline, follow your mentor, then you can get it what you want. That's why I pakai iPhone. Kalau iPhone ni memang I suka lah. So I pakailah iPhone 13 Pro Max yang harga RM5,000 lebih. Dengan duit Amway. Next. iPad, nak tengok Zoom meeting, nak datang kelas kot, kita nak pakai iPad mini kot. You tengok harga, you tengok iPad mini pun RM2,000 lebih, RM2,300. So I kata, tak boleh ni kan. Kena tukar, I kata, I kena bekerja keras. I must get iPad. So I belilah iPad Pro. Nampak? Best tak iPad Pro? Best. Kalau Kak Nomi dia kata best sangat iPad Pro. Next. Jam. Jam kot nak pakai. Okay, macam saya kan. Saya suka pakai jam. Tapi ni terlampau banyak sangat teknologi tau. Bila terlampau banyak teknologi, saya tengok jam, saya tengok waktu je. Saya tak tahu buat apa pun. Pakai jam apa pun okey je. Tapi sebab kita nak branding Apple tu kan, kita nak jadi one happy family of Apple. So, kenalah ada jam. So, saya pun belilah Apple Watch. Nampak? Dengan duit Amway. Nampak? Next, nasib baik tak ada PV je. Kalau ada PV dah banyak dah duit aku rasa ni. Ni. Ini saya tengok Kak Nomi dia kata dia nak beli juga iMac. So saya kata kat dia, oh saya pun nak beli jugalah kan. Walaupun beribu-ribu kan. Tapi kita,
Sebab kita punya target. Kita want to reward to ourselves. Kan? I selalu reward to ourselves sampai mak apply kata, Min, asyik setiap bulan reward. Yes, of course, I must reward to myself. I dah awal bulan all out, keluar sini, keluar sini. Inilah reward I. So, ini I punya aim juga. I tak tahulah bulan ni boleh ikut iMac. Okay? Next. And then ada lagi satu tau, MacBook. Yang ni tengah bercakap dengan you all ni, I guna MacBook. You tahu, I beli MacBook ni macam beli ni coklat, you tahu tak? I pergi Apple Store, I nak beli, I nak tengok lah MacBook, tengok. Okay lah, I ambil lah satu. Macam tu je tau. I pun tak tahu guna MacBook macam mana, sebab dia orang kata MacBook ni sangat terbagus, senang, ringan, cepat, tak hang apa semua. Okay lah, beli. So, I belilah MacBook. So, beli time macam tu je. So, okay, tengok time ni, I kurus. Itulah my diamond, my mentor, I anggap dia my lovely mommy, apa semua tu, sebab dia banyak inspire me juga. Okay, so, okay, daripada situ, I dapat achievement 3% 2018. And I nak ambil this opportunity juga, bagi satu tepukan kepada our diamond, iaitu double diamond Aunty Nun dan Azwin. Okay, bila kita tengok diorang, I belajar daripada lifestyle diorang. All that is I belajar dengan lifestyle. Dengan dia I belajar lifestyle. Pergi makan sana, makan sedap sini, makan sana sedap sini sedap. Dulu I selalu pergi makan dengan dia lah. I makan sana sedap sini sedap sana sedap, semua sedap. Tapi bila I ada duit I sendiri, I buat benda yang sama. I beli ni, I beli tu, I belajar daripada dia. I nak beli apa? Bag macam ni. I nak beli bag mahal macam ni. I belajar daripada dia. So kita bagi satu tepukan kepada Double Diamond Aunty Nun dan Azwin juga ya. Okay, next. Okay. What did I write? What I did right, tersalah pula kan. So, first thing is berani buat keputusan. You must berani buat keputusan. Kalau you tak berani, you masih tu huyung hayang, tak jadi apa pun. Okay, dan attitude. Attitude you kena betul. Kena ada mindset kejayaan, perlukan kepantasan, tingkatkan pelaburan dan bukannya pengorbanan. Maksudnya attitude you must follow rapat-rapat your upline. Upline you ni dah bagi yang terbaik dah untuk you. Follow dia rapat-rapat. Ikut dia. Dia kata buat ni, buat. Dia kata buat tu, buat. You kena buat. Action paling penting. If no action, you tak akan berjaya dalam bisnes Amway. Kalau you, contoh hari ni you dengar I punya sharing, memang you rasa bakar, balik rumah you tidur, memang tak jadi apa pun. So, action you, bila you dah dengar sharing orang, bila you dah dengar orang punya seminar apa semua, you jadikan benda tu dan you kena buktikan habis je meeting tu, terus all out, terus buat. Itu action tu paling penting. No action, you tak akan jadi apa pun. Okay, sebab dalam bisnes Amway is your business, not your upline business, bukan you punya sideline business. It's your business. You yang tentukan bonus you yang tentukan apa yang you nak dalam bisnes Amway. So next, kesungguhan. Cari penyelesaian dan bukannya alasan. Don't give a lot of reason. Jangan bagi alasan banyak-banyak. Sebab alasan banyak-banyak, terlampau banyak alasan, terlampaulah you punya nak naik tu memang sangat susah. Sebab itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Semua benda ada solution. Semua masalah ada solution. Okay? Berfikirlah secara bijak dan janganlah berlengah-lengah dan menunggu. You don't wait for anyone. Jangan tunggu, okay, I nak tunggu dia ni jadi diamond. No need. Don't waste your time. Buat je dulu. Okay, jadikan buat Amway ni berlumba-lumba dengan kawan, bukan secara kita asa dengki dengan dia, tak. Buat secara versus dengan dia, buat secara betul-betul. Maksudnya buktikan, okay, bersaing dengan dia, bersaing secara orang kata positif lah, bukan negatif. Okay, nekat, cari penyelesaian dan bukannya alasan. Jangan beri okay sama je, dan committed. Ini paling penting. Online dah semua sekarang kan, meeting online, seminar online, semua online. So you all kena meeting tu mesti at least 1 week 1 time. Okay, sebab daripada meeting tu kita kumpulkan segala kita punya ilmu, kita dapat motivatekan diri kita apa yang kita buat tak kena. Okay, dan priority kepada
MW. Janganlah orang ajak you pergi kenduri kahwin, you pergi kenduri kahwin, you tak join seminar or meeting. Don't do like that. Sebab I cakap kat downline I, kenduri kahwin, orang tetap kahwin. Adakah kita tak datang, dia tak kahwin? Kahwin kan? Okay, dia tetap kahwin, dia tetap bahagia. You bila nak bahagia dalam bisnes MW? Belum tentu. So, you kena buat betul-betul, you kena priority you kepada dalam bisnes MW. Kalau upline kata pergi buat demo, pergi dia buat demo. Okay? Impian. Apa sebenarnya impian kita? Bila kita nak capai impian kita, tulis surat pada diri sendiri. Semua ada carta impian masing-masing. Saya tak sangka saya nak pergi Istanbul, tapi bila saya letak wallpaper phone saya Istanbul dan saya dapat pergi, saya dapat qualify pergi Istanbul. Alhamdulillah. Itu impian saya. Okay, so saya tak sangka nak pakai kereta mewah, tapi bila impian saya, dalam hati saya, bila saya mimpi saya nak pakai kereta mewah, saya tak beritahu kereta apa, tapi saya nak dapatkan kemewahan tu, saya kena berimpian, saya kena letakkan impian saya. So, income classification by household. So, kat Malaysia ada 3 kategori. B40, M40, T20. Anda tengoklah anda di mana. Kita bukan nak kata okay B40 now. Kita bukan nak jadi macam prof yang viral tu. Okay. Kita sekarang ni kita letak mindset kita. If kita dalam kategori gaji minimum 1,500 ke atas. Okay. Daripada MW daripada MW kita kena daripada 1,500 ke atas kita kena bila contoh kita gaji 1,500 atas kan, kita kena extrakan income kita. Kita kena gandakan extra income kita. Sebab daripada kita dah extrakan income kita itulah kita dapat duit, orang kata side income. So kita tengok sekarang ni cost of living Selangor, KL sangat tinggi. Dengan MW, yes, you boleh jadi T20 anytime. Sebab I kata kat you MW bagi duit banyak tau. MW sediakan chat. You yang letak berapa amount yang nak tulis. Sebab tu bila I cakap, bila Mi beritahu kan, kita kalau contoh kan 1,500 duduk kat KL tak cukup. Kalau kereta, tol, minyak, whatever semua tak cukup. You have your own your plan B. Okay. So ini you boleh tengok lah kategori mana yang you boleh buat. Okay. Next. Okay, activity MW. Okay, tengok I kan, selekeh je. Tapi this is me. Okay, I'm sharing, I still buat juga marketing plan OPP, I still buat demo, I still order buat selling, I still bawa I'm your members datang pergi ke MWHQ, I still kenalkan kat my ABO to MWHQ, belajar marketing with my upline, BD, semua. This is my activity MW. Next. Income. Income lah paling yang terkejut. Dia tengok, I pun tak sangka boleh dapat 23,000, 20,000, 25,000. This is MW. Okay. Tapi bila kita tengok income ni, kita tengok daripada segi income ni saja, you boleh jadikan salah satu pembakar semangat you, that you can, you want, you can do it. Okay. So tadi coach tu pun cakap, coach siapa? Hafizul, something like that. Coach yang cakap marketing plan, Farazul. Coach tu pun cakap berapa banyak income. So tengok dekat MW I dapat performance, Ruby, leadership, BBI. Berapa income? 4 income. Cukup tak? Cukup. Kan? For me single, I can duduk pergi anything what I want. Inilah I get it. Okay, next. Okay. Downline yang saya dah berjaya dapat income atas 10,000. Ini downline saya. Okay. Give satu tepukan kepada my new platinum iaitu Sharfa dan Nur Hafiz. That is my new platinum. And then my upcoming platinum by May iaitu gold producer Asia dan Asri. Dan that is my cucu dalam bisnes MW silver producer Lam Wai Hao. Okay, this is my my leaders yang I selalu jumpa diorang, I selalu bantu diorang, I selalu bantu diorang punya group. Sampai diorang jadi macam ni. You tahu tak, yang husband and wife yang Sharfa ni is my sister and my brother in abang ipar abang ipar saya, yang mana dia buat bisnes lain dan dia seorang cikgu.
dan no MW juga time tu. Tapi disebabkan ada orang nak beli roll on, kan, tak tahu dia orang tu duduk kat KL, tak tahu siapa nak hantar, so Shazmin yang jadi penghantar. Bila Shazmin jadi penghantar, so I kata okay lah, sebab you punya customer kan, I register Lam Wai Hong ni bawah you sebab you punya customer. So I register Lam Wai Hong ni as ABO bawah you, dan Lam Wai Hong ni pun buat dengan dia pun terkejut. Income dia boleh dapat 5,000. Tapi bila daripada tu dia belajar daripada apa semua, dan dia pun buat with dia punya group yang lain. Alhamdulillah, that's why dia jadi platinum. Kalau tak nak jadi platinum apa? Betul tak? Kalau tak belajar. Kan? And then gold producer Asyah dan Asri ialah seorang Asyah kerja dekat bahagian corporate, yang mana husband dia tak kerja. Seorang diorang ni negatif sangat-sangat. I think kalau you all pun terasa dengan dia. Tapi dalam bisnes MW saya tak terasa dengan siapa pun, sebab tu nampak saya tolong diorang, sebab itulah sampai sekarang daripada negatif diorang bertukar menjadi positif. So kita bagi satu tepukan kepada my leaders yang dah berjaya ni. Okay, next. Okay, reward. This is my reward. Okay, nampak? I can buy apa tu? Yang untuk telinga tu, lupa tak? Apa? Apple Air Pro kot. Saya tak tahulah kan. Tapi I can buy that. Lepas tu Apple Watch, MacBook, semua Gen Y mesti suka benda-benda macam ni. Gadget. So I suka gadget. This is my reward. Earpod, AirPod, semua tu lebih kurang lah kan. AirPod Pro. Nama dia pelik-pelik. Okay. So next. So baru-baru ni juga sebelum menyambut Ramadan, saya akan saya panggil semua, saya suruh mak saya panggil geng-geng marhaban, buat kat rumah, buat doa selamat, apa semua tu. Kita kekalkan tanggungjawab kita kan. Kita dah ada rezeki, kita kena share rezeki kita kena share dekat rezeki orang lain. So saya akan bawa panggil mak saya, dia akan buat baca Yasin ke, buat apa tahlil apa semualah. And then yang reward yang saya boleh bagi macam itulah. And then saya akan belanja upline saya setiap bulan. Saya akan kata dia, okay, restoran mana kita nak pergi. So time ni bulan lepas juga sebelum puasa, okay, we all makan dekat restoran Rebung, Chef Ismail. Okay, sebelum tu pernah kat Chef Wan, sebelum tu juga pernah lagi kat mana-mana kan. Saya selalu kata dia, jomlah kita makan kat mana-mana. Bulan ni belum lagi lah, nak buka puasa sekali. Tak dapat bonus lagi, tak boleh belanja lah kan. Tapi dapat bonus, akan tunaikan tanggungjawab Min. Sebab apa? Kalau tak ada dia, kita tak ada dalam bisnes ni. Betul tak? Kalau tak ada upline you tak ada dalam bisnes ni. So this is my bag. This I selalu beli. Coach Michael Kors is normal for me, walaupun harga dia ribu-ribu pun, tapi kita usaha, kita buat sendiri, buat MW, tetap kita rasa macam kita tak minta ke siapa, duit kita sendiri kan. Kita rasa macam, bestnya kita beli dengan duit sendiri. Kan? This is what I reward to myself. Next. Okay, reward paling besar, okay, yang mana I beli kereta ni, Honda HR-V. Jangan terkejut, ni warna merah lain. Ni sebelum tu, okay, ni Honda HR-V, kereta yang banyak berjasa dengan saya, kereta yang selalu bawa saya barang ke sana ke sini, untuk saya buat demo ke sana ke sini. Inilah kereta dia. Kereta ni lah yang banyak berjasa lah dengan saya. Memang pergi ke sana, bantu saya angkat barang daripada saya tak ada kereta. Daripada inilah saya ada kereta. Saya berjaya. Okay. Thanks to HR-V. Okay. Next. Merah sana bertukar merah sini. Okay. So baru-baru ni sebelum puasa, okay, bila kita buat kita punya financial, bila kita tengok balik kita punya financial, bila kita tengok balik kita punya pengiraan apa semua, this is my biggest reward. Yang upline saya pun upline saya mula-mula tak tahu saya beli kereta ni. Tapi bila upline saya tengok, dia terkejut. Dia pun datang, saya invite dia untuk saya punya persepsi ni. Saya kata saya nak ambil kereta baru. Okay, dia pun datang pun semua. Inilah kereta dia. Why saya ambil kereta ni? Sebab saya tengok bentuk dia sesuai dengan saya bila kita pakai kereta ni, saya tak belagak, saya tak kata saya ni riak, tak. Okay, I tak belagak, I tak kata I riak. Tapi for me, I pakai kereta ni because kita rasa kita suka dan kita nak
lain daripada yang lain. That is me. Okay. So I belilah kereta ni. Okay. Inilah kereta saya. Next. Okay. Kita percaya semua orang, tetapi kita tak tunggu sesiapa. Kita memang percaya semua orang. Okay, macam saya percaya semua orang. Kalau downline saya kata, okay, saya nak buat MV, saya percaya dia nak buat MV. Tapi saya tak tunggu dia. Okay, don't waste your time untuk tunggu fokus pada satu orang, sedangkan ramai lagi nak dibantu. Okay, so jangan fokus satu orang. Kalau yang nak bantu, terus pergi bantu. Do it for the people who want to see you. Do it. Okay, maksudnya buatlah. Okay, buat. Nunjukkan yang mana nak tengok you fail. Sebab orang ni kalau tengok you fail, dia akan tepuk kat you. Tapi bila you berjaya, dia akan bangga dengan you. Dia akan tiba-tiba muncul dalam hidup you, kan? Itu orang macam tu. Tapi kita as a humble person, kita kena apa? Kita kena kita jangan dengki dengan dia, kita jangan sombong. Kita layan dia as a normal. Okay? Success is the best revenge. Betul. Berjaya. Okay, ialah berjaya ni salah satu yang bagus, yang kita rasa macam bila kita dah berjayakan diri you rasa sukses sangat bagus. Sebab tu I cakap kat I punya group, marketing plan is more important. When you learn about marketing plan, you tahu structure dia macam mana, you can do the business. Kalau you tak tahu marketing plan, you tak tahu nak buat macam mana. Betul tak? So macam I buat marketing plan, I ajar marketing plan dengan downline I. Kalau diorang tak sampai step tu, diorang tak tunaikan satu step tu, I takkan teruskan pergi marketing plan. I takkan teruskan pergi agenda yang lain kat dia. Sebab apa? Dia tak buat yang satu tu. Kenapa kita nak belajar ajar dia benda lain? Betul tak? Kalau dia dapat buat yang satu, yes, kita fokus kat dia dan dia buat benda tu, dan baru kita pergi next step pula. For me, I tak suka quantity, I suka quality. I tak suka ramai-ramai, I tak suka sponsor ramai-ramai tapi tak ada apa. I suka sponsor dan ada quality. That is me. Dalam bisnes you all pun, you all kalau sponsor sampai jadi 300 orang, 500 orang, 600 orang tapi tak jadi diamond tu, apa hal? Sebab apa? Itu ramai quantity. Kita nak quality. Quality yang mana kita duduk dengan dia, kita sit down dengan dia, kita coach dengan dia, kita ajar dia marketing plan, kita fahamkan dia marketing plan yang mana dia boleh buat step by step, dan that is one quality yang kita nak. Okay, that's why for me, I kata, okay, even event pun, kalau you join macam-macam event, you join macam-macam seminar, you join apa-apa, hari ni you join, hari ni you rasa membakar. Lepas tu you balik, you rasa nak tidur. Jangan macam tu. Jadikanlah join seminar, jadikan satu join event ni sebagai you punya pembakar semangat supaya you akan buat dan terus buat. Sebab apa I cakap? Sebab dalam MB business, mostly kita kena ada demand. If no demand, tak ada jadi apa pun. Kena ada demand. Macam mana nak dapat demand? Based on sales. Daripada sales lah you sponsor, lepas tu you service. Tapi kalau you start with sponsor, yang mana you kata, jom lah join I buat business, sedangkan dia tak pernah beli barang MV, itu dia takkan buat you berjaya pun dalam bisnes MV. So you kena selling kat dia, bagi dia guna barang MV, bagi dia dah berjaya, bagi dia tahu barang MV tu bagus macam mana, dan dia baru you akan ajak dia tentang sponsor untuk buat MV. So saya nak minta Kak Nomi untuk mainkan video. Okay, ada 2 video, tapi saya nak suruh mainkan video journey saya dulu. Mana time tu saya ada ambil video tau baru ni, yang mana saya naik LRT apa semua tu kan. You all tengoklah video ni. Hope you all enjoy the video. So
Okay. So itu video journey saya yang mana kena rakam lah kan sebelum, sebab saya tak pernah ambil video waktu saya naik LRT semua tu kan, sebab kita tak sangka kan. So kita buatlah apa lebih kurang macam tu. So kat situ you tengok daripada situ saya tak pernah saya tak pernah macam kena pergi MW lah, kena naik LRT lah, tak. Saya kalau nak pergi MW tu saya rasa bersemangat tau. Saya kata nak pergi MW, kawan-kawan saya kata tengok kan. Pergi mana? MW. Yes, MW. Because MW can change my life. Bukan macam you duduk atas kursi je. Saya kata, kan, basically tengok Gen Y kan, yang main komputer, for me, mungkin itu hobi dia. Okay, tapi for me, I pergi MW, can do whatever I want. Kalau I tak buat apa pun, kalau I tak beli barang pun, I buat kerja I can do my stuff kat there. That is good being MW. So ada satu video yang mana I ambil creator time tu. Okay, so tengok daripada video creator tu, I tak sangka I can buy that car. I tak sangka I boleh beli kereta tu. I rasa this is all mimpi tau. You tengah bermimpi. Tapi I ketuk tak mimpi. I ketuk sini pun tak mimpi. Itulah I buat. That's why I katakan, you guys semua orang boleh. Semua orang ada cabaran masing-masing. Semua orang ada halangan masing-masing. Tapi dengan cabaran, halangan kita kena lalui. Macam I punya cabaran, Kak Nomi and certain leaders dia tahu I punya cabaran waktu dulu. I kenal diorang since 2018 until now. Macam Dr. Linda, Leslie, diorang tahu cabaran I. When of course lah I punya Didi, diorang tahu. Downline I, even I punya downline yang pernah resign pun diorang tahu. Tapi dan mana I banggakan downline tu boleh jadi I punya platinum, boleh jadi I punya whatever. Go macam tu je. Tapi I still okay dan I still boleh maintain, tak apa. This is bukan rezeki dia dengan I. So kita buat je. Kita jangan berdendam dengan siapa, kita jangan anggap dia apa. Okay? Kita kata tak apa, mungkin bukan kita punya rezeki dengan dia. Okay? Kita tak mungkin dia rezeki dengan orang lain dan kita fokus dengan orang lain. Ramai lagi nak dibantu. That's why I pegang satu je. Cabaran kita kena lawan. I tak kisahlah apa terjadi pun jadilah. Tapi cabaran kita tak lawan. I selalu berdoa supaya I dapat apa yang I nak. By my age 25, I can become a young diamond. I nak macam tu. I want to change my life. Bila I tengok, I can prove to my family, all my family berbangga dengan you. Rasa sangat berbangga dengan you. Sebab kita buktikan. That's why I cakap kepada you all, kan, yang mana yang masih 6%, 3%, 9%, semua tu, I know you can do it. You boleh buat. Bukan tak ada masalah. Semua orang ada masalah. Semua orang ada cabaran. Semua orang ada macam-macam lah. Kan? Tapi I know you can do it. I selalu kata, I pick up satu nama macam Sasi. I selalu jumpa dia. I kata, Kak, you can do it. You can do it. You can do it. Sebab I kenal dia dah lama dah. Diana Syarul, I dah kenal lama dah. I kenal Diana Syarul waktu I 3% lagi. Tapi I kata, Kak, tak apa Kak, kita pergi sama-sama. Kita pergi Langkawi sama-sama. Kita pergi ALS sama-sama. Tapi I kata kat diorang, kita kena buat. Kak, jangan stop. Walaupun kita line lain, walaupun diamond kita lain, but we are in MW family. Yang lain I tak kenal dalam ni. Tapi tak apa. As hari ni kita dah kenal dah semua orang. Kita dah kenal, kita dah one big family in MW. So we must proud of that. Okay? So macam Kak Shima pun I tak kenal dia siapa. I kenal pun from Kak Nomi. I kenal dia from comments. Tapi tengok betapa positifnya orang MW, yang mana I rasa I boleh kenal dengan semua orang. I boleh tahu semua orang. Okay? That's why Min doakan yang mana semua, okay, daripada grup daripada GIB pula, daripada grup DVI, semoga semua capai 21% and fight for it, for FDD, Sapphire, Emerald and Diamond and above. Okay, so kita bagi satu tepuk tangan kepada anda semua sebab sertai untuk mendengar punya sharing. Okay, dan terima kasih lagi sekali kepada DVIBM.
Terima kasih kepada semua leaders DVIBM, tak lain iaitu Kak Nomi, Datin Azlinda, okay, Kak Shima, FEDC, Puan Saleha, semualah saya nak sebutkan semua, ramai 260 orang. Kan, tapi saya boleh katakan semua thank you so much yang mana rasa I ni inspiring you all. Thank you so much. You must have your inspiring because you boleh buktikan. Macam dulu I inspiring I ialah Dr. Zikri. So I buat macam mana Dr. Zikri buat. I nak buat macam dia sebab dia muda kan. I buat macam dia. So I can do, you all can do. So I pass the mic, walaupun tak ada mic, I pass the mic to MC Kismina. Fantastic. Congratulations. Awesome. Awesome.